Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menempuh hari Ramadan yang ke-11. Alhamdulillah, hari yang ke-11, malam yang ke-12. So, sekarang ni kita dah lalui fasa yang kedua untuk bulan Ramadan. Macam kita PKP, kita dah melalui empat fasa kan. Pada fasa PKP, lepas tu PKP kedua, lepas tu sekarang PKP B pula bersyarat. So, macam sekarang ni kita di fasa kedua bulan Ramadan. So, kita pun kena lebihkan lagi amalan kita daripada fasa kita yang pertama. Kalau kita setakat hangat-hangat tiap ayam, awal-awal je, maka sia-sia lah kita punya Ramadan ni. Sebabnya kita lebih kurang fasa ni dan next fasa seterusnya ni lagilah kita kena banyakkan amalan. Kerana dalam amalan dalam next fasa ni, iaitu 10 malam terakhir, ada satu hari, iaitu sebaik-baik, dia lebih baik daripada 1000 malam, iaitu malam Lailatul Qadr. Malam Lailatul Qadr. Actually, kita tak payah panggil malam Lailatul Qadr dah, sebabnya Lailatul tu dalam maksud malam. Malam Qadr, Lailatul Qadr je. Okay. So, macam semalam kita bincang tentang syurga pun merindui kita, iaitu apabila kita berdoa untuk kita masuk ke syurga akan berdoa untuk kita masuk ke dalam menjadi ahli syurga. Dan apabila kita berdoa untuk terhindar daripada menjadi ahli neraka, neraka akan berdoa untuk kita terhindar daripada jadi ahli neraka. Dan 4 golongan yang menyebabkan syurga merinduinya, iaitu golongan yang suka baca Al-Quran, yang suka memberi, yang berjaga lisan, yang memberi orang makan. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan, iaitu sekarang lah bulan Ramadan. So, hari ni saya nak berkongsi tentang ada 10. Dia ada banyak lagi, tapi saya ambil 10 je, iaitu 10 masa ataupun 10 masa atau waktu yang terbaik untuk kita berdoa, dan 10 waktu yang mustajab doa. So, kita kupas satu demi satu. So, yang pertama ialah ketika antara azan dan iqamat. Sebab itulah apabila kita dengar orang azan, terus kita baca doa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah. Okay. Tapi masalah dia sekarang ni, kita lupa untuk buat satu benda sebelum berdoa, iaitu kita kena berselawat dulu. Sebabnya bila kita berselawat, barulah naik doa kita tu ke langit. Itu pentingnya berselawat ketika berdoa. Tanpa selawat, doa kita tu tergantung. Dia tergantung antara langit dan bumi. Dia tak naik pun ke langit doa kita tu apabila kita tak berselawat. Dan macam pesan guru saya di Yaman, apabila berdoa tu, inna kala tukhliful mi'ad, habis tu kita baca Rabbi fili wali walidiyya, Rabbi fili walidiyya, Rabbi fili walidiyya, Rabbi fili walidiyya, Rabbi fili walidiyya. Maksud dia, ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa ibu bapaku dan keturunan-keturunan aku. Rabbi fili walidiyya. Itulah apabila kita berdoa ketika selepas antara azan dan iqamat ni, antara waktu yang mustajab doa. So, banyakkan doa ketika ini. Sebab tu penting kita doa selepas azan tu. So, jangan tinggalkan. Okay, itu yang pertama, iaitu kita berdoa antara azan dan iqamat. Yang kedua ialah ketika menjelang waktu zuhur dan sesudahnya. Ketika waktu zuhur tu, masuk waktu zuhur, kita berdoa. Itu antara waktu-waktu yang mustajab doa juga. Dan yang ketiga, iaitu waktu sepertiga malam, iaitu waktu ini adalah di mana selalu orang buat bangun tahajud lah, mulai. Sebabnya malam ni dia dibahagi kepada 3, seperti Imam Syafi'i beritahu. Ada satu bahagian untuk tidur, satu bahagian untuk menelaah ilmu, satu bahagian untuk beribadah. Itu Imam Syafi'i punya formula malam dia. Okey, cakap tentang sepertiga malam yang terakhir. Ketika ini ialah kenapa antara waktu mustajab doa? Kerana Allah sendiri turun ke langit dunia untuk
untuk makbulkan doa-doa hamba-hambanya ketika waktu itu. Tengok, kiranya Allah dah set dah nak dating dengan kita, nak buat appointment dengan kita ni ketika sepertiga malam. Tapi kenapa kita yang tak rasa nak berjumpa dengan Allah? Itu kita kena tanya diri kita. Sebabnya macam ada seorang salafus soleh ni, dia berdoa, ya Allah, kau sayangkan aku, maka kau bangunlah, kau kejutkanlah aku. Dia macam terbalik tau. So doa ni dia didengar oleh seorang orang soleh, seorang ulama. Lepas tu ulama tu macam tegur lah, kau ni biar betul, doa ni kau cakap Allah sayangkan kau, sedangkan kalau kita sayangkan Allah lah kita yang akan bangun di tengah malam tu. Tetapi orang soleh tu dia jawab balik kat ulama ni, bukannya aku yang nak bangun, tapi Allah yang kejutkan aku. Sampai tahap macam tu. Sebab itulah kita ni kena rasa bila kita tak bangun tahajud, tak bangun malam tu sepertiga malam, kita kena rasa macam Allah dah tak sayang aku ke? Sebabnya Allah yang menggerakkan hati kita untuk bangun. Macam sahabat-sahabat dulu tak ada pun alarm clock. Macam mana dia orang boleh bangun? Kenapa kita yang ada alarm clock, ada phone pun ada alarm. Lepas tu kalau tak boleh kita suruh member kejut ke apa. Tapi kita masih lagi susah nak bangun. So tak boleh bangun malam tu bukannya disebabkan kita, tapi disebabkan iman kita. Soalan daripada Azizul. Maaf soalan stupid. Sepertiga malam saya nampak. Malam tu dia ada jam berapa sampai jam apa. Sepertiga malam ni jadi kalau waktu semenanjung lebih kurang dalam pukul 4 sehingga pukul 6. Sebabnya pukul 6 tu waktu subuh, lebih kurang pukul 4. Selalu orang bangun pukul 4. Kalau waktu kat Sarawak ni 3.30 lah. Sebabnya kita lebih kurang Sarawak dengan Semenanjung lebih kurang setengah jam macam tu je. Sepertiga malam kita kena bangun untuk kita berdoa. Kalaulah you all terjaga kan, berdoa lah terus masa tu. Sebabnya masa tu malaikat yang kejutkan kita untuk kita bangun. Tapi kalau kita tidur balik, ya Allah, merugilah. Sebabnya waktu itulah kita dimakbulkan doa. Kalau siapa rasa malas, dia penat sangat ke, just bangun baca doa, ataupun bangun ambil wuduk, buat solat tahajud 2 rakaat, so tidur balik. Tak payah suruh panjang pun tak apa untuk permulaan. Sebabnya kita mujahadah ni kita kena paksa. Kita paksa baru dah dapat halawatul iman, iaitu kita rasa kesedapan iman. Contohlah macam orang pergi gym. Kalau pergi gym, no pain, no gain. Kalau tak rasa sakit tu, tak mungkin dia boleh sadar. Macam tu lah juga dengan iman kita. Kalau kita tak buat amalan, tak mungkin kita akan sadar iman kita. Itu yang ketiga, kita berdoa pada sepertiga malam. Dan seterusnya, yang keempat, ketika waktu hari Jumaat. Hari Jumaat atau antara Zuhur Asar ataupun Asar Maghrib. Hari Jumaat ni adalah antara waktu yang makbul. Sebab itulah hari Jumaat, ada seorang ulama beritahu, hari Jumaat tiada waktu haram untuk bersolat pada hari Jumaat. Itu istimewanya hari Jumaat. Pada waktu tengah hari itulah tak ada waktu haram. Kalau di Mekah, di Mekah memang langsung tak ada waktu haram. Tapi saya pernah masa saya buat umrah itu, masa tu saya nak buat solat sunat tawaf. Masa dia tengah nak solat tu, nak angkat takbir tu, ada Pakistan ni ke apa, dia tegur, tak boleh solat. No, la. Tahu saya belajar Arab kan. La. Ana solat tawaf. Cakap solat tawaf. La. Dia cakap Zuhur dekat masa tu mana dekat waktu Zuhur pun dalam setengah jam lagi nak waktu Zuhur. So yang Pakistan ni marah. So kita tahulah dia tak ada ilmu. Satu maybe sebab dia mazhab lain. Satu lagi mungkin dia tak tahu yang di Mekah 24 jam kita boleh solat. Even though tengah hari ke, sebelum Zuhur ke, lepas asar ke, kita boleh solat 24 jam. Itu istimewanya solat di Mekah. Di Mekah saja, di tempat lain tidak. Sebab tu kalau contoh macam kita buat tawaf masa lepas subuh, lepas tu kita buat solat sunat tawaf, solat sunat apa pun dibenarkan, tidak salah. Ataupun buat lepas asar. Lepas asar tu pun masa tu kali pertama masa saya buat umrah tu pun, umrah yang pertama, umrah yang wajib tu, yang mutawif ni maybe dia ambil mazhab pun tak tahu lah. Tapi dia belajar, rasanya dia belajar. Dia orang Indonesia. And then masa kami buat tawaf tu dia cakap, kita tak boleh buat solat sunat tawaf sebabnya kita buat tawaf ni lepas asar. Masa tu macam blank juga, kenapa tak boleh lah, sedangkan kita boleh
buat solat sunat 24 jam di Mekah, di depan Kaabah tu. Okey, itu cerita sikit tentang pengalaman. Nanti nak share juga tentang pengalaman buat umrah tu, best. Nanti harap-harap semua yang sudi menonton dan rakan-rakan yang menonton nanti dekat channel YouTube ke, InsyaAllah saya akan upload semua video-video yang bedtime sharing ni di channel YouTube saya. Baru buat pun Alhamdulillah dah dapat subscriber lebih kurang 68 orang. So quite good achievement lah. Alhamdulillah. Nanti subscribe saya punya YouTube channel. So boleh jadi YouTuber lah ni. Okey, tak nak mengarut lebih. Okey, yang kelima, antara waktu yang mustajab doa ialah ketika kita khatam Al-Quran. Okey, khatam Al-Quran ni sebab itulah kita selalu buat majlis khatam Quran masa bulan Ramadan. Kerana waktu ini lepas masa khatam Quran tu antara waktu yang dimustajab doa. Sebab tu selalu kalau kita tengok orang yang hafal Quran, lepas tu dia apa orang panggil tu? Dia nak tamatkan 30 juzuk tu. Lepas tu kita buat majlis khatam Quran kat dia. So masa tu antara waktu mustajab doa. Ada seorang pakcik ni dia dah arwah dah, baru je meninggal sebelum Ramadan itu. Dia pesan jangan tinggalkan majlis khatam Quran sebab kat situ banyak malaikat-malaikat turun untuk memakbulkan doa kita ketika kita berdoa. Itu yang kelima. Yang keenam ialah ketika turunnya hujan. Macam sekarang ni waktu bulan Ramadan ni selalu turun hujan. Tak tahulah kat Sarawak ni, kat saya dekat Desa Ilmu dekat Kota Samarahan, tiap-tiap hari boleh katakan hujan. Rasanya Semenanjung pun hujan juga kot. Tak adalah macam kita tahu Ramadan tu ialah waktu panas terik. Tapi sebenarnya tak ada panas terik, hujan je. And then waktu hujan ni lah antara waktu mustajab doa. Sebab itulah kita ada satu hadis yang berbunyi apabila waktu hujan kita berdoa Allahumma sayyiban nafi'an, itu ya Allah jadikanlah sayyiban hujan ini bermanfaat. Itu yang keenam, waktu turun hujan. Yang seterusnya ialah ketika melakukan tawaf. Ketika melakukan tawaf ni, kalau siapa-siapa yang melakukan umrah ataupun haji pada antara last lap bukan last lap, masa pusing sampai dekat rukun Yamani nak pergi ke Hajaratul Aswad tu, ni last lah sebelum sampai kira tamat satu pusingan tu. Kat situ memang orang akan banyak-banyak gila doa. Memang sepanjang tawaf tu memang berdoa je kerja. Tapi yang rukun Yamani sampai ke Hajaratul Aswad tu, kat situ orang akan baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang akan ulang-ulang doa tu. Sebabnya doa tu adalah doa yang Nabi suka. Daripada rukun Yamani sampai Hajaratul Aswad. Ulang-ulang doa tu. Kita semua jugalah kita boleh amalkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. So macam kita tak tahu nak doa apa, itu doa yang paling ringkas dan paling padat sekali. Sebab kita minta kebaikan dunia, kebaikan akhirat dan juga dihindarkan daripada api neraka. Dia lengkap terus lah. Dia tak pau habis. So itu yang kelima. Itu yang ketujuh. Kedelapan ialah ketika menghadapi musuh di medan perang. So sekarang ni kita menghadapi musuh bukannya di medan perang musuh yang nyata, tapi kita perang dengan musuh yang tidak nampak. Seperti kata Dr. Nur Hisham, kita berperang dengan musuh yang tidak nampak. So ketika inilah kita kena banyakkan berdoa. InsyaAllah Allah akan makbulkan doa kita. Semoga Allah mengangkat wabak ini dan menurunkan rahmat di atas muka bumi ini. Dan insyaAllah dah kita harap dengan turunnya musibah ni Allah akan meningkatkan iman kita. Dan lepas ni kita lagi bertambah-tambah iman kita. Kita rasa nak buat amal sebanyak boleh lagi. Kita rasa nak duduk kat masjid tu 24 jam dah lepas ni. Terus nak hidupkan amar ma'ruf nahi munkar, nak terus nak hidupkan rumah Allah, terus nak buat semua amalan-amalan yang kita terpaksa terkekang buat masa PKP ni. Okey, yang tadi ke-8, ke-9 ialah waktu berbuka. Macam kita sekarang ni, kita sekarang kan tengah Ramadan. So waktu berbuka ni antara waktu yang mustajab doa. Macam saya di sekolah dulu, kami sebelum bersungkir ni macam Sarawak, maksud sungkir tu berbuka. Kami semua akan macam silent, 1 minute silent, macam dalam bola semua diam kan. So kami masa tu 5 minit semua akan tadah tangan, semua macam doa, diam semua orang. So bila masuk je azan, semua makan. Waktu mustajab doa. So you all yang mana dekat rumah, yang mana dekat college, bolehlah berdoa
ketika sebelum berbuka tu, sebab dia makbul doa. Dan last sekali iaitu yang ke-10 ialah Lailatul Qadr, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ni bila orang kalkulate umur dia adalah 83 tahun, 83 lebih tahun. Bayangkan satu malam je kita boleh dapat pahala seperti 1000 bulan. Punyalah banyak Allah nak bagi kat kita tu. Kita tak mampu. Kita umur umat Nabi Muhammad ni antara 60 hingga 80 je. Tapi kita bila buat satu amalan pada Lailatul Qadr, Allah akan ganjarkan dengan 1000 bulan. Dengan sama 83 tahun. Bayangkan tiap-tiap tahun kita dapat Lailatul Qadr tu. So boleh jadi sampai 1000 tahun. Macam Nabi Nuh umur dia 950 lebih tahun. Kalau umat lain semua umur panjang-panjang, tapi kita umat Nabi Muhammad ni pendek je umur kita. Tapi walaupun kita umur pendek, kita punya amalan boleh lebih daripada umat-umat yang terdahulu. Itulah 10 waktu mustajab untuk doa. Semoga kita dapat amalkan dan kita sampaikan kepada rakan-rakan yang lain yang tidak hadir ataupun tidak menonton lagi video ini. So harap kalian semua boleh share dan like, share dan ajaklah rakan-rakan lain jika berdoa waktu sahur. Berdoa je lah waktu sahur. Kita waktu bulan puasa ni adalah waktu yang Allah melapangkan rahmatnya. Kita doa dah bila-bila pun. Tapi yang tadi tu antara waktu-waktu yang mustajab mengikut dalam hadis. Okey, itu saja perkongsian saya. Saya pun nak kena pergi ambil makanan sebab saya masih lagi kat college. Saya tak tahu lagi bila boleh balik. Dalam masa yang sama adalah berita-berita yang mengatakan kami akan balik dalam masa terdekat. Tapi tak tahu harapan palsu ke ataupun hanya tinggal harapan. Allah alam, tak tahulah macam mana. So kita haraplah yang terbaik. Okay, doakanlah saya dapat balik dan dapat beraya kat rumah. Saya dapat berpuasa, dapat puasa dengan mak abah, and then dapat beraya. Tak naklah balik malam raya. Okay, itu saja perkongsian saya daripada malam ni. Okay, harap dapatlah iktibar daripada perkongsian saya dan manfaat. Okay, itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kepada kawan yang baru masuk, nanti saya akan savekan dan you all boleh tengok balik di awal. Okay, itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye. La ilaha illa